الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, setinggi-tinggi syukur kerana Allah masih memberi peluang yang cukup besar kepada kita semua untuk menyambung segala amal ibadat kita kepada Allah, takwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita dapat guna peluang yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi untuk kita mengaji dan betul-betulkan ibadat kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amalan kita, insya-Allah. InsyaAllah kita pergi kepada kitab kita, iaitu kitab mengenai dengan fardhu ain, iaitu permasalahan antara imam dan makmum. InsyaAllah kitab tersebut membicarakan mengenai dengan khas untuk jemaah, sembahyang berjemaah. InsyaAllah kita bukan betul bukan nak kita kata nak cari kesalahan, tidak. Kita membetul amalan kita supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. InsyaAllah kita masuk tajuk yang pertama dalam kitab tersebut, kata musannif, iaitu mengenai beberapa perkara mengenai dengan iqamah. Ulama membicarakan mengenai dengan masalah qamat. Apa kata musannif? Disunatkan melewatkan iqamah selepas azan sekadar membolehkan para jemaah melakukan solat sunat qabliyah ataupun solat sunat sebelum fardu, kerana terdapat hadis yang bermaksud di antara azan dan iqamah ada satu solat sunat. Kerana itulah yang telah disepatutnya muazzin terus iqamah setelah selesai azan. Tidak, kerana itulah tidak sepatutnya muazzin terus iqamah setelah selesai azan. Ucap ulama bicara mengenai dengan iqamah, dan iaitu melewatkan iqamah supaya makmum boleh mengerjakan solat sunat qabliyah. Jadi di masjid kita ni comel dah. Dan antara waktu azan dan waktu untuk mengerjakan solat fardu tu comel dah. Peluang yang cukup banyak dah. Nak taksir yang nak buat. Dan antara kita kata orang azan hingganya takbila qomat. Jadi sunat tak bagi muazzim tadi melewatkan iqamah atas alasan dia supaya makmum ataupun orang jemaah yang mari masjid tadi dapat menunaikan solat sunat qabliyah, iaitu solat sunat selepas solat sunat sebelum solat fardu. Jadi ini perkara yang dituntut dah, solat sunat yang dituntut supaya kita mengerjakannya. Fadilat cukup besarlah. Jadi tak perlu kita pertikaikan. Sebab apa solat sunat ni? Sunat kita sembahyang rumah. Kalau rumah jenis dekat tak apa. Kalau jenis jauh ni, takut-takut kita mari ni tak bila tengah qomat. Sebab tu ulama ada sebut juga, hukum kita sembahyang solat sunat ni dekat-dekat tak bila nak qomat makruh hukum dia. Tapi ramai masyarakat kita buat. Kita nak buat ibadat,
kita nak pahala sunat, tetapi perbuatan kita tu, cara kita tu, kita tak tahu perkara tersebut adakah yang mana kita buat tadi boleh fadilah ataupun tidak, ataupun tidak dituntut. Contohnya gini, kita mari tu masjid kita dah tak bila nyok-nyok, tak hormat lagi, kita nampak dah tak bila duduk diri tunggu tu email. Contoh tu email lewat sikit, kita pun mari solat sunat. Betul, solat sunat kita betul kita nak buat tu dengan tujuan kita nak dapat fadilat solat sunat qabliyah. Tetapi hukum dia, apabila ketiga tu berlaku, kita nampak dah tak bila cacat-cacat tunggu tak bila tu email, ataupun kita nampak dah cacat-cacat tak bila nak pergi qomat, kita pun semaya sunat. Dan maka ketiga tu sekiranya makmum mari semaya sunat, maka jatuh kepada hukum makruh ketiga tu. Tak haram semaya dia, dan tetapi jatuh kepada hukum makruh ketiga tu. Tapi kalau dia buat juga tidak dosa, tetapi semaya mana kita semaya sunat qabliyah tadi dan niat tadi, dia tak boleh pahala qabliyah, jadi makruh pula. Sebab tu satu benda kita nak buat ni, kalau kita nak buat, mari awal. Kita tak perlu nak bersalah kita bila ke, tak salah ke masjid ke. Ini bergantung pada diri kita. Bergantung pada diri kita. Kita lah ni ada je 2 minit, seminit lagi, dengan tujuan supaya memudahkan jemaah ni tahu dia dengan masa ni aku dia semaya sunat qabliyah. Comel belakang masjid buat gitu belakang. Jadi kita pandai-pandailah hejah masa kita supaya kita buat satu ibadat tu biar tahu kita boleh pahala sunat ke, makruh ke, dilarang ke ataupun sebahagiannya. Jadi ulama bincang sini sunat bagi orang tok bilal melewatkan iqamah. Jadi lewat dengan sangat siapa kita kata boleh menjejaskan waktu fardu pula. Tengok keadaan sesuatu tempat tu. Kalau contoh kita kata kalau subuh kita awal sikit, contoh. Kalau zuhur kita lewat sikit. Ikut bergantung kepada jemaah yang mana hadir tadi. Jadi masjid kita comel dah. Comel dah. Cuma atas kita lah nak semaya ataupun tidak. Yang kedua, ulama bincang, para makmum yang duduk jangan bangun berdiri sehingga selesai iqamah. Sunat kita buat lagu tu. Maksud sini kata ulama, jangan bangun daripada duduk kita yang mana kita semaya sunat-sunat qabliyah tu. Kalau tak bila tak habis qomat, dah sunat bagi kita tunggu dulu tak bila habis qomat baru kita bangun. Yang mana orang cacat dah ketika orang mari tu tak semaya sunat ke tengah berdiri dah. Maka sekiranya tak bila tengah qomat, maka sunat ketiga tu bagi dia masuk ke dalam sah yang pertama. Tak ada sunat dah bagi dia duduk, tak ada sunat dah bagi dia semaya solat sunat qabliyah. Ni kelebihan yang sebut. Mula-mula ni kita kata benda biasa. Apa ni pergi makmum muafiq ni banyak tak jadi belakang ni. Masbuk dan muafiq ni tak faham. Semaya tapi tak faham masbuk dan muafiq. Ni asas baru ulama bincang mengenai dengan iqamah. Sunat kita kata apabila habis qomat sunat baru kita berdiri. Jadi ada juga ulama bincang, dia kata apa? Menurut sebahagian ulama juga boleh bangun berdiri sewaktu bila mengucapkan qad qamatis solah. Dua pilihan atas diri kita. Kita nak bangun selepas tak bila habis qomat ke, ataupun kita nak bangun ketiga tak bila sebut qad qamatis solah. Kita nak mana? Sunat belakang sunat ni kalau tak buat tak dosa. Cuma kalau kita nak ambil pahala sunat, nak ambil pahala sunnah betul-betul, ni cara dia Nabi sebut. Ini cara dia. Okey, lagi kita cepat sikit. Sebagian ulama pula berpendapat ni banyak. Boleh kita pakai belakang mana sah kita nak. Jika makmum seorang yang muda yang kuat, ulama kata, dan gagah bangun, endahlah ia, iaitu makmum tadi, endahlah ia bangun berdiri selepas selesai iqamah. Ulama sebut sekiranya makmum itu orang muda, orang gagah, orang kuat, maka bangunlah selepas sunat bangun ketiga tu, iaitu bangun selepas takbilah habis qamat. Kalau ia diri itu muda ataupun gagah. Dan jika makmum itu seorang yang tua dan lambat bangun, bolehlah ia berdiri ketika bila sebut qad qamatis solah.
Gapo kat tujuan ulama sebut benda-benda ni? Orang muda bangun ketika sebut qamatis solat. Dah orang tua bangun ketika qamatis solat. Orang muda bangun selepas iqamah. Tujuannya apa? Supaya iaitu ulama kata supaya makmum tadi yang mari sembahyang Jumaat tadi sempat bertakbir tu ihram dengan imam. Nah, supaya dak makmum dak yang mana ulama dak bincang masalah bangun ketika iqamah ataupun selepas iqamah ni dengan tujuan supaya makmum dapat fadilat bertakbir tu ihram bersama dengan tu imam. Nah, kita kena tahu tu. Tu asas bagi kita. Ada berlaku baru ni 2-3 hari baru ni. Ya, satu jemaah daripada Masjid Area PCB lah. Dan dia ada mencerita ke AJK, dia ada cerita ke hamba dan mengenai dengan masalah orang mari jalan semaya ni. Orang mari jalan semaya ketika Tok Imam tengah sujud. Apabila Tok Imam tengah sujud, dia mari takbir tu Allahu Akbar, sujud pula dia. Dah kata, mai sujud dah dia. Ketika Tok Imam bagi salam, dia pun pergi salam juga. Jadi mana kesalahan makmum tersebut? Mana kesalahan dia? Kesalahan dia yang pertama, dua kesalahan dia situ. Yang pertama sekali, makmum tadi menjadi kesalahan kepada dia tadi ketika dia mari keadaan sujud so dia tinggal rukun. Gapo? Iaitu takbir tu ihram bersama dengan takbir ada. Allahu Akbar tu wajib. Akad tangan sunat. Nak duduk kerana tak apa dah. Yang penting sebut kita tu. Walaupun kita kata kita sebut Allahu Akbar tak bunyi, tak sah juga. Sebut tapi tidak jelas di telinga kita. Kita baca teh lah, tapi tidak bunyi atas diri kita, tak sah juga walaupun baca. Dengan syarat kita baca rukun ni sama ada takbir tu ihram ke gapo lagi, iaitu tahiyah ke tahiyat ketiga perkara ni wajib baca dan dengar daripada telinga kita. Tak derah haram pula. Sekadar dengar di telinga kita. Dekat ada setengah orang baca tak? Gapo? Lebih lagi dalam keadaan rokok. Tak apalah. Kita kata dalam keadaan rokok pun baca dalam rokok tu sunat. Kalau dia buat pun tak buat pun salah ke? Sah lagi semaya dia. Tetapi kalau Al-Fatihah setara tu dia baca, rukun dia buat lagu tu walaupun dia baca tak bunyi di telinga dia, dah hanya bibir saja gerak, maka dikira batal juga semaya. Jadi kesalahan makmum tadi pertama sekali dia tidak bertakbir tu ihram sah. Yang kedua, apa kesalahan makmum tadi? Yang kedua iaitu tidak menambah rakaat dengan Tok Imam. Nah, itu kesalahan dua. Betul lagi batal dah. Dia lain takbir tu ihram dengan intiqalat ni lain. Intiqalat kalau kita tak sebut sah semaya kita. Kalau takbir tu ihram kita tak sebut batal. Sebut tapi tak bunyi batal juga. Sebab tu juga banyak ulama bincang mengenai masalah makmum ni. Kita kata masuk ayat semua dah. Mengenai masalah sah ikut makmum dengan Tok Imam. Dua perkara. Dah contoh masjid kita duduk maya belakang tu. Termasuk ambo. Ambo memang kebanyakan ambo maya luar. Bukan tak selesai. Ambo masalah paru-paru diri ambo. Ambo tak boleh. Ekong. Ambo ya lalu takut orang cok ambo orang nak usah maya luar. Ambo ya jelas. Tangan ambo sengkat sikit ambo masuk dalam. Jadi contoh kita kata masalah maya luar. Kita mengatakan masalah sah ikut Tok Imam. Kita kira gana. Contoh hidup maya lewat tu tepi tu ataupun belakang tu. Kita kata dari segi fadilat sah ikut Tok Imam ni boleh ke tak? Kita bincang. Boleh ke tak? Gapo syarat sah ikut dengan Tok Imam? Yang pertama sekali kita kena faham sini. Dan sah ikut dengan dapat pahala jemaah ni benda berlainan. Contoh kita kata kita bincang bab semaya jemaah. Kalau makmum kata imam tak sah ikut untuk solat jemaah, semaya makmum tu batal. Wajib tak? Syarat nak dapat berjemaah, wajibnya antara imam dengan makmum ni dapat ada sah ikut. Sah ikut ni lagu mana? Iaitu antara makmum dengan imam tu sah ikut.
Berapa syarat dia? Iaitu 300 hasta daripada Tok Imeh. 300 hasta pada Tok Imeh. Kalau kita sen ni mana? Tok Imeh siapa tu? Nuh, pakai motor. Dia kata segi jarak. Nah. Contoh kalau dia tu tidak sah ikut dari segi semaya jemaah. Tak contoh. Dari segi contoh semaya jemaah. Tok Imeh maya sini yang maya jemaah atas jalan. Sah ke tak? Syarat sah ikut 300 hasta daripada Tok Imeh. Berapa panggil berapa meter? Hang tak pandai bahasa matematik. Berapa meter? Daripada Tok Imeh. Yang kita menyatakan benda tu salah. Benda tu tidak boleh ikut. 300 hasta. Bukan 30 hasta, 300 hasta menyamai dengan berapa? SU. 1 poin apa tak silap apa. Nah. Jadi ingat molek, kalau tak sah ikut untuk semaya jemaah, maka pas semaya ikut tak ada Tok Imeh pun tidak sah. Sebab apa? Syarat semaya jemaah wajib berjemaah. Nah. Tok Imeh tak sah belakang makmum. Kalau kita kata seorang makmum tidak sah, tidak memabik ke Tok Imeh, hanya makmum tu seorang. Kalau Tok Imeh punca menyebabkan batas semaya, contohnya hari Jumaat, bah makmum yang ikut dia pada hari itu pun terbatal juga. Kalau semaya jemaah tak apa. Contoh Tok Imeh maya sini, hamba maya rumah hamba. Bahaya ke tak? Dapat dah sah ikut? Tak dapat. Jauh dah lah tu. Bapa hamba maya rumah, duduk rumah hamba tu dengar lagi Tok Imeh duduk maya. Tok Imeh duduk baca. Tapi hamba duduk maya rumah ikut Tok Imeh, sedangkan hamba duduk jauh dah. Sah tak maya hamba? Pasal kira rumah hamba tepi ni pun tak sah dah. Sah dah. Hamba maya niat saja aku semaya. Contoh zuhur kerana Allah. Bunyi Tok Imeh takbir, Allahu akbar. Hamba Allah akbar juga. Contoh. Sah tak maya hamba? Sah. Jadi fadilah ikut dengan Tok Imeh boleh ke tak? Tak boleh. Apabila fadilah ikut dengan Tok Imeh tak boleh, maka boleh tak fadilah jemaah? Tak boleh. Jadi semaya sah ke tak? Sah. Gitu syarat dia. Tak boleh kita kata tak sah ikut batas semaya. Lain. Tak sah ikut ni kita faham balik. Tak sah ikut ni kalau semaya fardu biasa, semaya dia sah, tetapi fadilah jemaah tak boleh. Kalau semaya jemaah, kalau sah ikut tak sah dengan Tok Imeh, maka pas semaya jemaah dia pun terbatal. Sebab apa? Wajib semaya jemaah ni berjemaah. Jadi kalau kita semaya luar tu tidak sah. Orang kata masalah tutup pintu. Kita nak bincang ni, tak semestinya menimbulkan isu ilmu-ilmu. Kita pergi masjid mana-mana sekalipun. Kita pergi masjid langgar, masjid gapo. Ya orang duk semaya luar PKP baru ni. Kita jangan kata ke, yang ni batal. Apa batal? Contoh kita kata tutup pintu. Dia kata setengah orang kata tutup pintu ni boleh menyebabkan sah terputus. Kenapa faham boleh? Kalau tutup pintu tu siapa kita paku, kita terima pintu terus nak buka dah. Faham ke tak? Kalau tutup pintu sekadar kita belakang tutup pintu, tapi orang mayat di belakang tu selagi mana tidak melebihi 300 hasta, maka hukum dia boleh. Sah lagi sah ikut dia. Kalau teri tak boleh teri. Kan orang panggil apa? Teri. Teri sepa ni. Tak. Contoh kata dinding kita ni teri. Tak ada pintu tak boleh buka ke apa. Kalau tutup kunci pun sah lagi ikut. Selagi mana pintu kita ni tidak teri. Ibarat kita kata masjid kita kata tak boleh buka dah pintu ni. Nak masuk kat ni belakang. Teri dah. Maka sekiranya ada orang semaya di belakang tersebut, maka baru tegerikan dia ni sebagai orang yang terputus sah pada pengikut Tok Imeh. Kena jelas tu masalah tu. Baru maya masjid langgar baru ni kan. Masjid langgar baru tu ke emah kat parking motor. Sah ke tak? Kita tengok pula. Tak. Pintu dia tu, dia kunci ke dia teri. Kalau yang hanya kunci saja, selak saja, walaupun dia ikut, dah, maka sah lagi semaya jemaah. Ya. Sebab ia tegerikan sebagai sah lagi, sah ikut antara imam dan makmum. Bukan hanya fikir kita sah nanti imam hanya di belakang, tepi pun boleh. Tetapi dengan syarat tidak melebihi 300 hasta. Kena faham dah tu. Itu betul bab semaya, bab kena masalah sah ikut. Kita kena faham tu, insya-Allah faham ya kita.
Tapi lebih baiknya pakai mayat dalam belakang lah sebenarnya. Dan tetapi kalau ada keuzuran tertentu nak lagu mana? Cakap ke masjid nak fikir kita seorang. Nah, jadi kalau ada keuzur kat mayat luar. Contoh jenis kita ni tak boleh guna ekor. Sebab kan mayat luar. Sebab kan uzur. Nah, lebih baik lagi mayat dalam belakang. Apa comel? Apa ni sah lapak apa ni boleh pak apa ni? Mayat kena mayat dalam belakang insya-Allah dah. Minta Allah Taala bagi kesembuhan belakang dah. Anggota kita. Itu masalah tu. Boleh. Siapa tak faham tak apa. Boleh tanyalah. Kamu tak pandai juga. Tapi insya-Allah kita bincang bab gini benda yang perlu kita kena tahu. Sebab kita hari-hari mari masjid. Lebih-lebih lagi kita pergi masjid ni kena tahu. Takut orang tanya pula kita. Kita pergi masjid tak nak jawab pula. Kita kena utamakan insya-Allah. Boleh tanya insya-Allah, tak ada malu ke apa dah. Tak apa insya-Allah sekadar. Kalau masjid kita tu, kalau ikut pintu tu kan, buka ke tak? Sebab dia ni penghalang daripada dinding tu. Tempat masjid kita ni ia ada pagar. Pagar tu termasuk daripada penghalang. Kalau orang maya belakang pintu tu sah lagi. Kalau di luar pagar tu tak boleh dah. Pagar tu dibuka ke tak? Tak boleh dah. Walaupun nampak bluebell pun bukan kira bluebell dah. Kira benda tu tak boleh nak apa panggil apa? Memang sengoti dah, tak boleh lalu dah. Teri dah, dia panggil teri dah bahasa kita. Pelekat dah. Kalau hanya selok, paku tak apa lagi. Sepuluh kita sini. Tutup tak apa lagi. Koci tak apa lagi. Sebab apa benda tu boleh buka lagi. Dia pelekat. Dia panggil. Kalau di luar pagar tak sebut memang, dia panggil pelekat dah. Kalau semaya di belakang tu, contoh kalau semaya jemaah tidak sah dah. Supaya juga masalah jenis masjid dua tingkat. Kamu tahu di atas ke mana? Dekat ada setengah masjid tu di dua sana mau sebut. Dia semaya. Dekat ada email dia ni. Email dia bukan yang maya depan. Apabila semaya jemaah dekat ada ye masjid jenis luar. Dinding pakok ni. Dinding duk sini ada atas. Jemaah duk sini. Email duk sini. Faham tak? Email duk sini. Jadi nak ayatnya makmum ni mendahului email. Mendahului email. Jadi siapa nak ikut email? Email nak ikut makmum ke makmum ikut email? Ni ada atas dia kata. Kita tak berhati kadang-kadang contoh. Ke sini apa yang ni? Nama tahu di atas lagu mana tak biasa nak. Ada mana? Ada masjid kedua tingkat ke? Kita boleh nampak lalu. Kalau maya fardu kadang-kadang email duduk sini. Sebab apa masjid dia tak ramai jemaah ni nampak ramai ya depan sikit, belakang sikit. Tapi makmum maya depan ya di atas ni. Orang tino. Tadi sah tak ikut. Ya makmum di atas kan. Memang duduk dari satu bangunan masjid. Tapi masalah sah ikut tu boleh ke tak? Pas depan dia panggil. Jemaah tino tu pas depan. Kalau kita pergi luar-luar tergantung kebanyak gitu belakang. Kebanyak lah wallahu a'lam. Yang menjumpa lagu tu. Imam duduk sini, makmum duduk depan. Jadi ibaratnya makmum pun jadi kepada imam, bukan imam jadi kepada makmum. Contoh gitu. Sebab kita ni comel, orang Cina pun comel dah tu. Buat nasi cerah boleh nampak tak imam. Comel belakang, comel lah. Kekalkan benda-benda ni. Okey lagi. Yang ketiga, makruh berdiri sebelum imam keluar. Apa maksud dia? Makruh berdiri sebelum imam keluar. Macam mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila solat telah diqamatkan, maka janganlah kamu bangun berdiri sehingga kamu melihat aku keluar, iaitu imam keluar. Gini. Sunat juga. Contoh kita sudah dah sembahyang solat sunat qabliyah. Kita pun tunggu tu imam. Tak bila tak apalah sebab ina qamat, dia kena diri. Jadi sunat juga. Apabila imam tidak masuk tempat mana dia sembahyang, selagi mana imam tidak masuk tempat sembahyang, yang mana makmum duduk dah ketika menunggu imam tadi, sunat tunggu imam siapa dulu di tempat sembahyang baru dia bangun. Tapi negara kita tak buat lagu tu dah ni. Apabila buat lagu tu suruh pelik. Padahal itu sunnah. Seperti kita kata Masjid Muhammadi, tak apalah
Sunat kita tengok tu imam naik dulu okey, depan baru makmum tak bila qomat. Dah. Tapi kalau kita tak gitu pun, tetapi sunat juga bagi kita jangan bangun berdiri sehingga tu imam duduk tempat mana dia semaya. Tempat mana dia semaya, sebagaimana tu imam tak sapa, jangan bangun. Kalau kita nak ambil pahala sunat dan berbincang sunat. Kalau tak saya buat apa tak apa, tak masalah. Bahasa aku pahala banyak dah aku agak buat sunat. Tak apa. Ni nak ambil pahala sunat, nak ayat banyak je. Nak kau sapa semaya tu yang nak beri pahala kita banyak semaya jemaah. Tak ganda dengan 27 ya lagi. Ketiga semaya. Sebelum semaya tu banyak dah kelebihan orang mari semaya. Nak tunggu iqamah tu imam pun banyak dah pahala. Tetapi kita tak buat lagi tu. Tapi kalau kita buat, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Jelas dah. Akhir lagi dia kata, makruh solat sunat apabila solat fardu diqamatkan. Yang pertama kata musannif, jika seorang itu masuk ke masjid sewaktu bila sedang iqamah, maka tidaklah disunatkan baginya makmum tadi solat sunat tahiyatul masjid. Macam mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila solat telah diqamatkan, maka tidak boleh didirikan solat selain melainkan solat fardu, tahiyatul masjid, dan ataupun solat sunat qabliyah. Jadi kalau kita kata tak bila tengah qamat, maka sekiranya kita mendirikan solat sunat ketika tak bila qamat tersebut hampir qamat ke, maka hukumnya adalah makruh. Semaya kita sah, bahaya erti makruh. Semaya kita tu sah, tetapi pahala sunat tak boleh. Supaya solat sunat Jumaat juga. Ni tu imam dia baca khutbah nak semaya lagi. Bukan tak boleh. Kita tengok juga. Mana dituntut, mana tidak dituntut. Adakah perkara dia buat tu salah? Tidak salah. Contoh kita mari tu imam baca alhamdulillahillazi asyhadu an la ilaha illallah. Contoh dia imam baca khutbah. Kita pun mari nyok kadang-kadang dah mari lewat di depan pula. Masalah juga. Duk lakuh orang. Dah kita mari lewat duk belakang. Dah lah ni kita kata muju petugas kita ni jaga. Tu muju alhamdulillah ada korban yang masuk untuk kita. Kalau tak jaga rasa dah patah mimbar kita berkali. Ni ayatnya jangan melangkah dia orang. Kecuali dengan arahan tertentu okey duduk depan kosong. Tak apa. Jadi solat sunat Jumaat kita faham molek. Mana kita nak boleh solat sunat Jumaat? Kalau kita mari nyok-nyok tu imam dengan baca khutbah dah. Walaupun kita semaya ketiga tu, maka semaya kita tu sah. Contoh kita mari solat sunat Jumaat. Ketiga tu imam baca khutbah. Adakah sah semaya kita solat sunat Jumaat tu? Semaya tu sah, tapi bertukar menjadi solat sunat mutlak. Sebab terlepas dah solat sunat Jumaat, fadilat Jumaat tu. Mana antara kita nak boleh pahala Jumaat tu, solat sunat Jumaat tu? Antara tok bila habis iqamah semaya Jumaat sehingga tu imam naik baca khutbah. Antara tu je. Kalau lah kita mari ketika tu imam baca khutbah, kita semaya niat solat sunat Jumaat, maka sah semaya kita tak ada, tetapi fadilat tak boleh. Tapi yakin bertukar menjadi solat sunat mutlak, maya sunat biasa. Pertama. Yang kedua, apabila tak imam tengah baca khutbah, dituntut bagi kita dengar tak imam daripada kita semaya sunat. Kalau kita mari ketiga tu imam tengah baca khutbah, nak semaya juga tak ada masalah. Cuma dituntut lebih utama, lebih aula ketiga tu dengar tak imam. Sebab khutbah Jumaat ni setahun sekali ya, setahun sekali pula. Seminggu sekali je. Jadi sekiranya kita mari lewat ketiga tu, naik atas. Supaya juga masalah kita nak semaya Jumaat. Kepada orang-orang muda lah, untuk diri amal juga, amal tegur sikit. Masjid kita comel dah, buat dah. Dah semaya tak muat boleh semaya atas. Tapi kalau boleh elok ke diri daripada semaya dekat-dekat tandas. Makruh hukum dia. Contoh tandas dekat masjid kita. Dan kalau boleh kehel lah masuk dalam sikit. Tak apalah kita kata jarak sikit pun tak apa.
Kalau boleh ni kadang-kadang kat pak dalam tandas nak maya. Hang ayat dah baru ni. Hang tahu siapa? Mungkin kita teguh untuk kebaikan bersama. Kalau boleh, mari masuk kat ni. Luah lagi. Atas muat lagi, tak muat atas, bersemaya sini lagi, tepi ni lagi. Dah, tepi ni lagi. Tetapi elok ke diri daripada semaya daripada tempat-tempat tandas. Makruh hukum dia. Anu buat lagu mana? Supaya juga kita kata kita semaya kat motor tu. Kalau kita nak semaya kat motor tu boleh dengan syarat kain lepas dulu. Ni mai atas lepas okey. Kalau lepas tak ada najis tak sah. Kain lepas dulu tak tepi. Walaupun kita apa jadah tapi ada najis di lepas okey di bawah tu. Ibaratnya tempat mana kita semaya tadi ada najis. Apabila ada najis sah nak semaya kita. Tidak sah. Walaupun kita wuduk, kita jaga rukun dengan comel. Hari-hari petugas masjid ni tak ada nak cara dah belakang tu. Dah kita pandai-pandai. Dah ni kena cara belakang. Orang-orang mata lipat jangan maya nak cara belakang. Kita apabila kita ngaji ni kita tahu ni jangan buat. Nak semaya juga boleh. Tapi dengan syarat buai dulu tempat-tempat najis tadi. Tu. Kena faham molek. Masalah hukum ni, masalah semaya janganlah ambil supaya kita kata duk main geng. Sebab berkait dengan amalan kita. Orang dalam mati benda utama disoal oleh Allah itu as-salah semaya dulu. Nabi naik Isra dan Mi'raj sekali pun dengan semaya. Jadi kalau kita pun dak apabila diperintah ke semaya oleh kita, kita buat apa tak ada. Dah, lagu mana yang agak-agak kita? Berjaya dak kita? Dah. Selamat dak kita. Atau fikir situ. Dah. Tolong boleh elok dah tempat tanda, tempat panggil gapo tempat motor. Boleh nak semai tempat motor dah. Alih lipat-lipat ni mai atas lipat, mai atas gapo saya. Tu imej ada nak royak dah cara kita dah. Kita pun kena pandai-pandai dah. Kena ngaji insya-Allah tahulah. Okey lagi dah. Menurut pendapat yang sahih lagi. Orang yang seperti itu hendaklah terus berdiri menunggu solat sunat seperti yang dimasukkan dalam kitab Al-Kifayah. Jadi apabila kita kata kita nak semaya ni, apabila kita mari dalam keadaan orang yang kita kata orang yang tiimeh nak semaya dah, tiimeh nak mendirikan semaya dah, maka sunat bagi orang yang mari tadi nak terus berdiri dan masuk di dalam sah. Dalam sah masuk lagi. Dalam sah. Lebih lagi depan ada. Yang kedua, kita cepat sikit. Begitu juga kata ulama, makruh solat sunnah apabila waktu iqamah hampir tiba. Dekat tak qomat lagi, hampir tiba. Jadi jam kita tu ada berapa minit lagi contoh? 20 minit lagi, 20 saat lagi. Maka kita pakat takbir. Makruh ketika tu, hampir tiba. Tak semaya, tak qomat lagi, tak bila tak bangun lagi tapi hampir tiba, maka makruh juga. Ini kerana kaedah menyebut sesuatu yang hampir dengan satu perkara diberikan hukum perkara itu, iaitu perkara ni kerana lambat laun solat akan diqamatkan juga, sedangkan ia masih mendirikan solat sunat, dia akan mengakibatkan tidak sempat takbir bersama dengan imam. Jadi sekiranya orang mari lewat apabila dia mari lewat tiba-tiba dekat-dekat takbir nak qomat dia takbir. Semaya dia tu sah. Tapi tak boleh fadilat jemaah. Tapi takut-takut dia buat lagu tu nak semaya tu boleh. Takut-takut dia makmum tadi yang mari lewat tadi mari sunat tadi boleh menyebabkan dia ketinggalan dengan imam dalam solat fardu. Dalam solat fardu. Boleh buat. Bukan amu sebut ni dilarang. Boleh buat tetapi takut-takut kita tinggal dengan imam. Tiba-tiba kita mari awal dah. Disebabkan semaya sunat tinggal dengan imam serakaat. Rugi. Sedangkan kita nak mari masjid nak dapat fadilat takbir ihram bersama dengan tok imam. Yang pertama, yang kedua masalah yang berlaku juga kadang-kadang di masyarakat di masjid, masalah mendahului imam. Ya minggu lepas mau sebut dah. Dan mendahului imam tak gini. Kita jangan fikir mendahului imam ni boleh guna ke? Boleh. Contoh, kita pun dapat mendahului imam ni bagaimana?
Dan mendahului imam ni, sebab kalau ada tak payah masa kena sebut dulu. Mendahului imam ni contoh. Bagi boleh minta bagi sebagai praktikal. Tak bagi. Catat terbilah ta'imah ni. Jadi apabila terbilah ta'imah ni, terbilah baru contoh rokok kan. Terbilah baru gini, terrokok lagi, dia gini baru tak sempurna lagi rokok. Tiba-tiba makmum siapa dah? Walaupun kita kata dia tidak melebihi rukuk, kita jangan faham mendahului ta'imah ni. Contoh dia kata ta'imah rokok kita diri dah, atau memang jelas dah. Walaupun dalam daerah ini pun tapi dah tak ada rokok dengan sempurna, kita sampai dah maka itu dikira sebagai mendahului ta'imah juga. Dikira mendahului ta'imah juga. Itu maksudnya. Mungkin yang kita kata orang sahabat contoh ta'imah rokok kita sahabat, itu terkenalnya dah. Tapi kalau perbuatan atau mengikuti kita rokok, tak ada rokok dengan sempurna kita sahabat dah, itu termasuk daripada mendahului ta'imah juga. Sebab takbir. Contoh kita kata takbir intidah, contoh intidah. Ta'imah tak ada sempurna lagi contoh. Ta'imah bangun, tidak ada bangun. Kita sahabat dah. Sami'allahu liman hamidah. Mendahului juga kadang-kadang rokok kita dulu dah. Tidak dulu dah dengan dua rukun berturut-turut dari perbuatan semuanya. Batal. Batal. Kita kena sabar, semuanya kena sabar. Tak ada guna kita dorak tapi nak ikut email. Baik maisal. Macam tu. Sebab email dia macam-macam. Mana dia? Masih. Email ni macam-macam. Macam-macam lagu mana? Kadang-kadang email ni dia royak dulu Allahu Akbar, dia caca. Mak siapa tu? Masalah dulu. Dia kata email ni dia kata tak siapa lagi Allahu Akbar tu kenapa lagi? Lalu tak sempurna. Apa nak tahu apa? Ada juga. Ada setengah kadang-kadang Allahu Akbar. Kadang-kadang ada juga rokok dulu baru. Dan yang comel Allahu Akbar. Gitu. Jadi masalah ni kita tidak bersalah dia email sebab dia ni kontak, dia ni Jepun dia berdua. Ikutlah mana sekali pun. Cuma setinggal pihak di email di sana. Tapi bagi kita makmum, lagu mana email lagu mana sekali pun kita kena perhati. Bagi segi mana iaitu ucapan untuk email seorang. Yang kedua, kita perhati dari segi perbuatan ke email. Perbuatan di email. Di email lambat tu kita dia. Sebab dia buat kita ikut pun. Contoh. Jadi kalau kita mendahului dia juga, tidak benar dengan kafiyah semaya. Maka semaya kita ketiga tu batal secara halus selepas itu. Tak berhasil dengan perbuatan lagi. Kita kena perhati. Itu dua rukun. Tak kira lah rukun tu rukun panjang ke rukun pendek tu. Apabila pada bilik nampak nanti email dua rukun, tinggal nanti email dengan dua rukun pun batal juga. Lambat dengan cepat, dua rukun dengan sengaja batal. Itu kita kata kelengahan semaya Jumaat tu. Semaya Jumaat tidak lemah, tapi kalau kita tidak perhati, kita akan menjadi lemah lagi. Itu kan lemah dari segi mengikut antara email dan makmum tadi. Kita kena jelas situ. Bila kita jelas, insya-Allah bahagianya kita. InsyaAllah ibadat kita semua tu hewi terima. Tapi alhamdulillah masjid kita pun comel-comel dah. Dan mana tidak comel dah, kita perbaiki untuk diri kita. Dan supaya abad ibadat kita kepada Allah Ta'ala diterima oleh Allah. Dan itu jelaslah itu antara satu-satunya, iaitu mengenai dengan makruh solat sunat apabila solat fardu diqamatkan. InsyaAllah semula tahulah bagi ayat pula kali. Iaitu semula iaitu kita bincang mengenai dengan merapatkan saf pula mengenai dengan solat berjemaah, insya-Allah lama-lama wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Taala bagi kefahaman kepada kita. Insya-Allah ada kesalahan apa orang ayat
SWT betul, supaya kita berbetulkan amalan kita dan ahli jemaah kita yang dikasihi oleh Allah. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhana wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu karim.